الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji-pujian untuk Allah Tuhan alam ini. Wabihi nasta'in, padanya kita minta tolong. Allahumma dafa'ana al-bala' wal-waba' wal-hamma wal-ghumma wal-shidata. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat semuanya, serta doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat-Mu ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran, mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya rahmat-Mu, sempurnakanlah, anugerahkanlah kepada kami ketenangan hati, serta kurniakanlah kepada kami rahmat-Mu, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah sesiapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini,
keluarga kami serta kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, yang Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami hikmah serta golongkanlah kami ini bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, yang Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmat serta pandukanlah dalam seluruh masalah kehidupan kami jalan petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, yang Tuhan kami, janganlah Engkau cabutkan nikmat untuk kami sentiasa bersama-Mu di rumah-rumah-Mu ya Allah. Engkau berikanlah kesempatan untuk kami sentiasa berada di rumah-Mu ya Allah. Sekiranya kami berdepan dengan ujian, janganlah Engkau sekatkan kami untuk kami bermunajat bersama-sama di rumah-Mu ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tahiyyatuhum. Tahiyat ialah diterjemah salam penghormatan kepada mereka, yakni orang-orang mukmin. Itu pada hari yauma, pada hari yalqaunahu. Yalqaunahu, hu tu Allah. Pada hari mereka berjumpanya, hari kiamat lah. Apa tahiyatuhum? Salamun, iaitu salam. Salam sama ada salam tu Assalamualaikum lah, tapi ringkas Assalamualaikum warahmatullahi itu ialah salam, bukan salam sajalah. Assalamu alaikum. Salam ini daripada siapa? Ada dua pandangan. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu, maksud pada hari kita orang mukmin ini berjumpa Allah, selepas jumpa itu mereka bertemu sesama mereka, lalu mereka mengucapkan salam, tahniah sesama mereka. Pandangan kedua, salam ini maknanya gini, maknanya tahiyyatuhum yauma tahiyyatuhum minallah. Tahiyyatuhum ada selepas tahiyyatuhum itu minallah, ada perkataan minallah. Ucap penghormatan salam mereka pada hari itu daripada Allah. Maknanya salamun itu daripada Allah. Allah yang mengucap salam. Yauma yalqaunahu. Maknanya dua lah, sama ada tahiyat salam ini daripada sesama mereka ataupun daripada Allah. Daripada Allah. Dalil daripada Allah ialah dalam surah Yasin, dan surah Yasin ayat 58. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Selamat, makna ucap salam tu maknanya doa keselamatan. Qaulan, satu ucapan yang qaul ni yang boleh didengar dan secara sempurna daripada siapa? Mir rabbir rahim, daripada Allah yang maha memiliki. Rabb itu makna maha memiliki lagi maha mengurus. Rahim, yang maha memberi rahmat di dalam syurga. Ini satu lagi dalil menyatakan rahim itu ialah nikmat akhirat. Dalil yang mengatakan bahawa salam ini sesama mereka ialah daripada surah Yunus. Surah Yunus ayat 10. Da'wahum fiha, doa mereka padanya dalam fiha fil jannah, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam.
Wa akhir da'wahum alhamdulillah. Tetapi dia boleh memberi makna juga daripada Allah ayat ni. Sebab apa gini? Kita kata wa tahiyyatuhum salamun minallah. Salamun minallah. Enggak ada? Maknanya boleh ditakdirkan begitu. Sama ada nak direct iaitu daripada sesama mereka ataupun takdir. Salam da'wa wa tahiyyatuhum fiha salamun minallah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Daripada mereka alhamdulillah. Bila Allah kata salam itu, mana mereka kata alhamdulillah. Apapun dua-dua itu benar. Dua-dua itu benar, sama ada daripada Allah ataupun sama mereka, memang berlaku. Habis. Wa a'adda, makna bila jumpa Allah, Allah ucap salam pada mereka dan Allah sediakan. A'adda, fa'ilnya di situ ialah Allah. A'adda makna a'addallah, tapi disembunyikan. Wa a'adda ay a'addallah, Allah telah siap sediakan untuk mereka ajran karim. Ajran ialah ganda balasan, karima yang mulia. Okey, balasan yang mulia. Karim ni karamah, karamah. Karim kalau kita kata ajran balasan, karim kita dapat apa? Kalau Allah itu karim, kita dapat karamah. Karamah ni apa? Orang dapat karamah. Karamah tak? Bukan Datuk Karamah tak? Karamah, dapat karamah. Takrim, kemuliaan. Takrim ni seolah-olah dianugerahkan, ditakrimkan, dimuliakan oleh Allah dengan berbagai-bagai anugerah. Dapat karamah. Orang dapat karamah ni dia nak apa pun boleh. Jalan atas air pun boleh, kan? Karamah daripada Allah. Sebab apa dapat karamah? Sebab dapat daripada nama Allah Karim. Karim. Gitu. Jadi duduk dalam syurga. Yang kedua, ajran karimah ni ialah al-jannah lah, dan balasan dia. Ajran karimah ini syurga dan balasan-balasan yang mimma ainun ra'at, benda yang kita tak pernah tengok, wala udhunun sami'at, tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Itu karim, ajran karimah. Habis itu. Maknanya bila jumpa Allah, Allah ucap salam, masya-Allah. Assalamualaikum. Dalam tahiyat kita kata apa? Tahiyat. At-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Ini kita bagi salam kat dia. Ini dalil lain yang menunjukkan salam ini daripada Allah, kan? Daripada kita kepada Allah ialah at-tahiyatul mubarakatus salawatu at-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, makna kita salam pada nabi, dan Allah pun guna salam juga. Itu. Habis kita pergi pada ayat berikut. Ni ayat 44 ni kalau kita nak kait dengan akhlak Rasulullah macam mana? Kan? Sebab di bawah, masih lagi di bawah tajuk akhlak Rasulullah dan sifatnya. Di sini maknanya orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dikurniakan tahiyat. Orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan selamat dan dikurniakan tahiyat daripada Allah dan dikurniakan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin lah, orang mukmin pada ayat 43 tu. Wa kana bil mu'minina rahima. Bila dapat rahmat Allah, dia akan dapat karamah daripada Allah dalam ayat 44. Okey, itu orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 45, wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka syahidan.
sesungguhnya kami telah utuskan engkau. Inna arsalnaka. Inna itu kata-kata kunci, taukid, kesungguhan. Arsalnaka itu cukup dah kalimah tu. Kami telah utuskan engkau. Itu ayat lengkap. Arsalnaka, kami utus engkau, kata Allah. Sesungguhnya kami utus engkau. Kemudian perkataan-perkataan berikut itu adalah menunjukkan sifat Nabi. Sifat Nabi. Ataupun hal kerja Nabi. Kerja Nabi. Ataupun nilai pada tubuh batan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat kerja nilai tubuh badan Nabi, batan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sebagai saksi. Sebab itu kita terjemah sebagai hal. Halaka kaunihi syahidan. Hal keadaan Nabi itu sebagai saksi. Saksi apa makna? Dia yang akan menentukan kau betul, kau apa, inilah umatku, inilah orang yang aku kenal melalui salat. Melalui salat. Saksi ini melalui kita semayang, sebab dalam semayang kita selawat atas Nabi, melalui selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui kita membesarkan ayat-ayat Allah ni, tadabbur Quran. Tadabbur ialah satu benda yang kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mubasyiran, hal keadaan Nabi itu mubasyiran, orang yang membawa. Kita tengok orang mubasyir ni, orang yang membawa berita gembira kepada orang-orang yang baik-baik. Wa nadhira, orang yang memberi ancaman kepada orang yang buat kesalahan. Dan yang keempat ialah wada'iyan ilallahi biiznihi. Okey, wada'iyan ilallahi biiznihi. Dan dia juga sebagai penyeru kepada agama Allah. Dia dakwah melalui surat-surat Nabi kepada pembesar-pembesar dan seumpamanya. Ketika kelima ialah wasirajam munira. Dia sendiri itu, akhlak Nabi sendiri ialah siraj. Siraj ialah apa nama, cahaya yang menerangi. Siraj ni sebenarnya gunakan kepada matahari. Kalau bulan dia panggil qamaran. Nabi juga dia digelar sebagai qamaran. Di tempat-tempat lain kan, qamaran iaitu bulan. Tala'al badru. Al-badru itu ialah bulan purnama. Tapi siraj ni matahari. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar sirajam munira? Sebab matahari selain daripada dia itu boleh memberi kehidupan kepada manusia, sebab dalam surah Naba, waja'alnan nahara ma'asha, waja'alnan nahara ma'asha, kami jadikan siang hari itu ma'ash. Maknanya siraj Nabi itu, sirajan ini, antara kehebatan dia ialah dia boleh memberi kehidupan yang sebenar di dunia dan akhirat. Sebab apa? Kehidupan sebenar ini ada cahaya, iaitu munira. Kehidupan yang munir. Munir ini dia tunjuk kita hidayah, munir. Dia tunjuk kita. Sebab perkataan munir daripada anara. Anara yuniru munir. Narun api. Anara memberi api. Dah. Kalau orang yang memberi api ialah kita panggil munir. Orang yang memberi api. Api itu boleh jadi api untuk nak masak, ataupun daripada api itu akan lahirlah cahaya-cahaya begini. Berbagai-bagai tafsir boleh kita tafsirkan perkataan munir. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai siraj.
matahari yang boleh memberi kehidupan, dan kehidupan itu ada cahaya. Cahaya itu boleh menyuluh kita untuk sampai kepada redha Allah. Nah, sebab cahaya daripada Nabi ini redha Allah dan keselamatan di dunia, ketenangan jiwa, semua boleh sebab munir. Sebab dalam keadaan hari ini kita berdepan dengan COVID-19 ini, hari ini lah kita kan kena tadabbur. Jadi kita nak sedih kan? Pada saya, kita kena bersangka baik dengan apa yang berlaku. Nah, kita kena terima hakikat bahawa inilah kehidupan yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pun kita berada, dia adalah baik bagi kita. Ana fi dhanni abdi, kata Allah, aku ni ikut hamba aku sangka. Kalau sangka bala-bala, maknanya kalau sangka buruk-buruk. Jadi kita apa pun berlaku, jangan orang kata duduk dalam keadaan sekarang ni lah, jangan kita duduk orang kata keji maki kepada pihak-pihak yang mana, tetapi kita berdoa cepat-cepat supaya Allah Subhanahu wa taala menghabiskan. Dan kita pun telah mendapat arahan untuk ni kan, tapi JAIS ni saya tak tengok lagi sejauh mana dia punya syarat untuk kita guna masjid ataupun 14 hari ni tak boleh guna langsung. Saya pun tidak dapat lagi semalam, setakat semalam hari ni saya tak tengok lagi maklumat daripada grup nazir-nazir ni, tak ada lagi. Ataupun ni memandangkan tempoh PKP ini sehingga akhir tahun ni, bulan lain ni tak ada lagi. Jadi setakat ni umumnya begitu. Jadi insya-Allah kita tengoklah apa yang boleh kita. Cuma anda duduk fikirlah sama ada kita nak kita berhenti terus kalau tak boleh mari masjid, ataupun kita nak buat online supaya kita dapat, orang kata dapat barakah Quran tu. Barakah Quran itu melalui pertemuan kita melalui online. Sekarang ni online, macam saya punya pelajar UAE, 50, satu kelas tu 55 orang paling ramai sekarang ni, 55 orang. Yang hadir ni berapa orang kita kan? Kita boleh guna program kita panggil Google Meet. Google Meet ni kita hantar kepada grup dan kita boleh belajar gini, nampak muka pun boleh belajar. Nah, dalam seminggu 2 minggu ni kita guna Google Meet, kita jumpa. Saya boleh hantar kepada grup Google Meet dan tuan-tuan boleh like, boleh buka dan kita boleh belajar juga. Anda takut 2 minggu ni kita diam masing-masing, jadi kita tak ada doa, tak ada doa dalam majlis. Dalam kehidupan kita secara jamaah, maksud anda secara jamaah, doa masing-masing adalah itu satu. Yang kedua, mungkin dalam online kita ni kita tidak, contohnya kita ambil surah Yasin, kita bukan nak sambung ni, sama ni lepas pada tu dah, lepas boleh buka nanti. Tapi dalam online ni kita ambil Yasin. Sebab apa ambil Yasin? Qalbul Quran. Yasin ini ibu hati Al-Quran. Yasin ni ialah orang kata boleh peranan dia boleh membuang segala keburukan. Yang kita ceritalah di mana ada dalam Yasin tu benda-benda yang kita rasa kita ingat balik. Mungkin dalam perjumpaan 2 minggu ini boleh khatam Yasin, boleh atau khatam Kahfi ke. Nah, surah-surah mana yang boleh, yang menyebabkan orang kata paling tidak kita ada usaha untuk menolak COVID-19 berkembang. Nah, tapi kalau masing-masing ibadat, masing-masing kalau ibadat kan rasa macam terputus hubungan sesama kita. Kalau tuan-tuan bersetuju kita buka dalam masuk mana yang tak ada dalam grup tadabbur itu, masuk dalam grup tadabbur dan kita hantarkan line Google Meet ke apa, Google Meet lah, senang.
untuk kita tadabbur ayat-ayat lain yang berkaitan dengan Al-Quran, untuk kita apa? Untuk kita kuatkan semangat, untuk kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala melalui online itu. Allah jauhkan kita, selamatkan kita, Allah beri peluang yang lebih lama untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikhtiar kita. Sama ada itu ataupun kita guna Facebook, kita guna Facebook itu lebih besar lah. Tapi tak ada komunikasi. Saya seorang cakap. Nah, mana yang lebih baik itu, tuan-tuan kita tengok. Saya mendapat inilah, anda ingin cadangan pihak tuan lah, sama ada Facebook ataupun Google Map. Habis itu, jadi Munir ni ia memberi cahaya. Cahaya ini kepada orang lain lah, sama ada cahaya dari sudut keimanan ataupun cahaya kehidupan. Tetapi Munir ini dia sifat kepada sirajam munira. Maknanya kehidupan lah tu, kehidupan yang berpandu. Kita terima. Sebab kalau muniran sahaja banyak lagi kita boleh andaikan makna dia, boleh kembangkan makna dia. Tapi kalau sirajam munira, siraj ialah kehidupan di siang hari. Kehidupan di siang hari yang Nabi SAW itu pandu kita bagaimana nak hidup daripada sehari. Daripada pagi kita baca doa keluar kan. Doa pagi Nabi ajar, tiap-tiap pagi baca doa dalam maksurah itu antaranya. Dan petang kita baca doa. Dan salah satu doa yang kita patut sentiasa baca ialah doa selawat. Selawat apa dia panggil itu? Selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal salat munjiyah. Salat munjiyah sebab daripada tunji itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah, yang Tuhan kami, engkau selawatlah ke atas penghulu kami Muhammad. Selawat ni, engkau selawat ni kami boleh tumpang. Subhanallah. Selawat engkau ni ya Allah kami boleh tumpang. Selawat ini tunjina. Engkau dia selawat tu. Selawat itu tunjina, boleh melepaskan. Sebab najah, an-najah tu musibah tu. An-najah makna selamat daripada musibah. Kalau an-najah dengan ha pedas, an-najah dengan ha pedas berjaya. Selamat berjaya. Kalau an-najatu tunji, daripada an-najatu selamat daripada sebarang keburukan. Dengan sebab apa? Dengan sebab selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau an-najah maknanya selamat untuk dapat benda molek. Kalau an-najatu bulat tu, an-najatu wan najata minan nar, kan? Wan najata minan nar. Selamat juga tapi daripada neraka. Wan najata min COVID-19, kan? COVID-19 itu najat. Jadi doa ni, selawat ni penting juga. Kalau boleh tiap-tiap lepas maya kita mulakan doa dengan selawat ni. Tapi orang jarang guna sebab panjang. Nah, panjang macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Tengok. Engkau selamatkan kami daripada semua jenis musibah dan kesedihan. Afat. Nah, ni termasuk afat ni, COVID ni. Tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Apa tu? Wa taqdi lana jami'al hajat. Kan? Satu, engkau tunaikan semua hajat-hajat kami. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Ghayat ni maknanya objektif. Objektif hidup kita apa? Ghayat kita. Sampaikan ghayat kita.
Rakyat kita sekarang ni ialah tak nak panjang-panjang COVID ni. Kalau 2 minggu habislah. Jangan 2 minggu lepas tu sama 2 minggu pula. Kan? Boleh jadi berlaku kalau kita tidak berdisiplin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan SOP yang telah diputuskan. Kadang-kadang kita rasa okey kita lawan je. Nah, kita kalau diputuskan bahawa tak boleh salam buat sementara, kita jangan salam. Kalau kita nak salam, jadi kita takut kita telah melanggar persetujuan yang dibuat oleh pihak yang telah bermesyuarat. Kita ni laksana mesyuarat. Jadi kita kata tak apa salah ni rahmat barakat. Tak. Jangan tuan. Biar dulu. Bukan lama pun. Dan itulah kita nak supaya Allah angkat benda ni supaya tidak lama kita berpisah dengan salam ni dengan tasafah. Salam ni assalamualaikum ni panggil tasafah. Bersalaman. Nah, jadi kita kena baca doa ni. Selawat ni, selawat munjiah dia panggil. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Objektif yang setinggi-tingginya kita nak. Wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Allah angkat kita ini di sisi engkau setinggi-tinggi kedudukan. Tuan-tuan, kita baca doa pagi-pagi ni. Kan, saya mari kadang-kadang nak baca doa 4 perkara tadi tu dalam doa kita. Allahumma rzuqna sakinah. Oh, hidup ni tak ada sakinah, tak boleh hidup, tuan-tuan. Warahmah, rahmat. Rahmat ni mana baik dunia, baik akhirat, musibah jauh. Wa doa al-malaikah, doa para malaikat. Malaikat berdoa, ayat yang kita baca semalam kan. Mana doa para malaikat? Dalam ayat 43 tu kan. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatahu yusalluna alaikum. Kan? Wa doa al-malaikah. Kita duduk majlis ini, malaikat doa pada kita. Moga-moga apa yang kita sebut ni semua diamin dan doa oleh para malaikat juga. Yang keempat ialah wa zikrallahi fi man indah. Wa zikra. Zikra ni kita panggil kata terbitan daripada hadis Nabi, wa zakarahumullahu fi man indah. Kita qona buat ayat kita wa zikrallahi fi man indah. Maknanya Allah sebut-sebut kita dalam majlis Allah bersama para malaikat. Besar. Benda ni bukan kecil dalam doa kita ni. Sebab kadang-kadang kita nak doa rasa habis masa kan. Jadi tuan-tuan saya cadangkan dan dalam 2 minggu ni tiap kali doa mulakanlah doa kita dengan solawat munjiah itu. Selawat munjiah. Ada dalam ni dalam internet pun boleh cari. Nah, dalam Yasin, doa Yasin tu apa doa tahlil itu ada situ kan. Dan doa tahlil ada. Selawat munjiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Apa tu? Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat. Dalam hidup ni dan dari semua kebaikan-kebaikan masa hidup wa ba'dal mamat dan selepas mati. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tu dia sambung balik. Apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dia minta semua baru doa kepada wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kan? Ataupun wa ala alihi wa sahbihi wasallim ke wasallam situ. Tengok depan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sebab Allahumma salli. Kalau wasallam tidak doa. Dia kena wasallim. Jadi kena tengok baik-baik baris tu. Jadi kalau wasallam dia lari dari sudut susunan ayat. Okey, habis. Wa basyiri, kita sama sikit. Wa basyiri al-mu'minina dan
Jadi ni basyir fi amal tu perintah. Dan hendaklah engkau ni lepas Allah cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai syahidan, sebagai mubasyiran, sebagai nadhiran, sebagai da'iyan ila Allah biiznihi, sebagai sirajam munirah. Terus dia konteks orang mukmin. Sebab ayat ni dalam konteks orang mukmin, tahiyat orang mukmin ni. Jadi wabasyiril mukminin, berilah khabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Apa dia khabar gembira? Bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Okey, fadlan kabira ialah anugerah-anugerah yang maha hebat, kabira. Maha hebat di mana anugerah ni? Anugerah dalam syurga. Anugerah dalam syurga di sini. Ada ulama kata, sebahagian besar ulama ahli tafsir mengatakan fadlan kabira ini ialah isi syurga. Isi syurga. Satu. Yang kedua, tuan-tuan perhati perkataan bi anna. Anna kan, dia biasanya isim dia ataupun kalimah yang datang selepas dia wajib baca baris atas. Di mana isim atau perkataan yang selayaknya duduk depan dia? Perkataan apa? Selayaknya duduk sebelah anna. Perkataan apa? Yang baris atas. Cuba cari baris atas. Fadlan kan? Fadlan kabira. Kenapa duk akhir? Fadlan kabira ni ialah anugerah dalam syurga. Nikmat-nikmat dalam syurga yang begitu hebat, begitu besar, yang diceritakan dalam surah Waqiah ayat 16. Kan? Ayat 16 sampai itulah fadlan kabira ni ialah orang yang al-muqarrabun lah, ataupun ashabul yamin. Orang yang muqarrabun lah, hak makan dibawa oleh wildan mukhalladu yatufu alaihim wildanum mukhalladu, ayat 16 kan? 16. Tu. Fadlan kabira antaranya disebut di dalam surah Waqiah. Surah Waqiah. Nak cerita sini bahawa lepas pada anna itu ialah fadlan kabira. Tetapi diletak fadlan kabira di akhir, sepatutnya ayat gini. Bi anna fadlan kabiran lahum minallah. Gitu. Kan? Tetapi diletakkan mukmin lahum itu depan bi anna, sedangkan itu akhir sekali untuk menunjukkan spesialnya orang yang beriman kepada Allah dari sudut ganjaran besok. Spesial sangat. Fadlan kabiran khusus untuk orang yang beriman. Oleh sebab itu macam mana pun kita kena jangan duduk sedih hidup kita. Apa pun mari jaga baik. Ini ada baik ni, Allah buat 2 minggu ni ada baik, Allah nak beri kita. Apa benda kebaikannya tak tahu. Duduk kat rumah, tuan-tuan paling-paling tidak khatam Quran 2 minggu. Semayang kan, khatam dalam semayang, kau duduk depan, nak keluar tak boleh.